Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidul jinni wal bashar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim, tazakkur wat-tazkir wa al-intifa' wal-ifad wal-istifadah wal hasu 'ala tamassuki kitabillah wa sunnati rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita sambung bacaan kita kitab Nawar bagi Hati, masuk pada fasal yang kelima. Qala muallif rahimahullah, fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Fasal yang kelima pada menyatakan anggota faraj. Fasal yang kelima daripada 7 anggota. Jadi anggota seterusnya adalah faraj. Jadi sebut faraj sini. Ya, faraj tahulah faraj. Kita sebut dia faraj juga. Orang terbayar dah. Kita terbayar lah. Bahal lalu dah. Bahawa kemaluan orang perempuan. Kemaluan orang perempuan. Jadi sebut faraj ni termasuklah zakar sekali lah. Dia kata, tak masuk kita ni, kita orang jatuh ni, masa ni sebut farah saja, orang puas saja. Tidak. Termasuk pada farah ni adalah zakar. Bila itlak kata farah, maknanya farah, zakar dan farah. Ini masuk dalam bab kita panggil ittifaq. Ittifaq sini mana alat. Alat kemaluan. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi engkau, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan bagi manfaat engkau, manfaat kita semua, sama ada lelaki ataupun perempuan, akan faraj, akan kemaluan, faraj dan zakat. Kenapa? Kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Jadi musannif sebut sebagaimana biasa dalam fasal yang sebelum ini, musannif pada permulaannya menyebut kegunaan, faedah, manfaat anggota, baik akhirat ataupun dunia. Supaya apa? Supaya kita mengarahkan, menggunakan anggota-anggota kepada hikmah dijadikan anggota. Apabila kita menggunakan anggota kita kepada faedah-faedah yang dijadikan atau kepada jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu maknanya kita bersyukur dengan anggota yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan. Jadi sebagaimana sebelum ni, kita kena faham, kita nak bersih hati, nak buang sifat-sifat mazmumah yang tercela dalam hati. Kita nak hiaskan hati kita dengan sifat yang mahmudah, yang terpuji. Lagu mana pun kita kena sekat, kita kena tutup, kita kena jaga daripada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh anggota. Anggota mata, anggota telinga, anggota mulut, anggota perut, dan fasal kelima ni anggota kemaluan. Seterusnya tangan, kaki. Jadi kalau kita tidak tutup atau tutup akan kemungkaran, atau kita tak sekat, tak jaga
anggota-anggotanya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sebagai salah satu antara nikmat yang besar pada kita anggota-anggota ni, supaya hikmahnya adalah untuk supaya kita menggunakan untuk faedahnya, manfaat yang diredai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak jaga, kita tak sekat, kita tak tutup daripada anggota kita ni melakukan kemungkaran, akan menatijahkan, akan menyebabkan hati kita kotor, akan menyebabkan hati kita penuh dengan sifat-sifat yang mazmumah. Kerana inilah pintu masuk kepada anggota-anggota, inilah pintu masuk pada hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan akan faras, akan kemaluan kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Nisbah akhirat. Ada faedahnya kemaluan ni, zakat ni, farah ni kepada akhirat. Dengan erti kata lain pula, kalau tak ada kemaluan ataupun tak ada manfaat faras, anggota kemaluan ini, menyebabkan kita lupa beberapa faedah, hikmah, nisbah akhirat. Masya Allah. Bagaimana contohnya? Misalnya iaitu mengadakan anak dengan dia. Mengadakan anak dengan dia dengan kemaluan. Ni orang panggil apa? Ni orang panggil dari sudut balaghah, orang panggil majaz akli. Ataupun apa nama, majaz isna. Hakikat yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kita ikhtiar dan sebab melalui anggota ni, anggota kemaluan ini, dengan sebabnya boleh ada keturunan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Artinya berkahwin. Berkahwin. Tanakahu. Nabi suruh berkahwinlah. Berkahwin. Tanakahu ni orang panggil adalah musarah wazan tafa'ul. Tafa'alu tafa'ul. Bina lil musyarakah, antaranya bina ul musyarakah, mana saling pakat menikah. Oleh kamu nescaya kamu mendapat anak. Jawab pada fi'il amal tadi, tanakahu tanasalu, maknanya nescaya. Jawab pada fi'il amal, suruh nikah, nescaya kamu mendapat anak. Maka bahawasanya aku bermegah-megah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, fa inni mubahin, sungguhnya aku bermegah. Megah dengan kamu, akan kamu, mana dengan kamu, bikum, ni bab sababiyah, dengan sebab kamu akan segala umat pada hari kiamat. Bermegah akan segala umat, mana dengan umat yang lain, umat yang dahulu, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga, suka. Jadi dengan sebab kita niat betul-betul akan anggota kita, untuk akhirat, kita boleh membanggakan, menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirat pula. Bukan saja di dunia tapi juga akhirat. Pada hari kiamat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih
wa waladin salihin yad'ulah. Artinya, apabila mati manusia, apabila meninggal dunia anak Adam maknanya manusia, nescaya apabila mati, nescaya putus oleh amalnya. Putus oleh amalnya. Maknanya, tak boleh nak buat dah, muka mati dah. Orang buat amal banyak mana, setara mana pun, apabila mati, tak boleh nak buat amal dah. Tak boleh nak buat amal dah. Jadi, walaupun amal yang menjadi ladan kepada pahala, begitu juga boleh buat sebab pada dosa yang mana jadi bekal kita. Jadi amal kita dalam dunia ni adalah bekal untuk kita bawa di akhirat nanti. Sebab apa sebut bekal? Sebab tak boleh nak buat dah. Dalam kubur, nak semaya lagi, nak berzikir lagi, nak jaga anggota, tak ada dah. Tak ada dia kata nak jaga mata dalam kubur, tengok perkara mahram. Nak tak usah, nak jaga mulut, tak usah mengopak, tak usah kata orang, tak usah kata uduh dalam kubur, tak ada dah. Dalam dunia lah, kita buat amalnya. Ada jugalah khususiyah tertentu orang semaya dalam kubur. Tu khususiyah lah. Cara umumnya tak boleh nak amal dah. Putus dah amal dah. Melainkan daripada 3 perkara. Melainkan 3 perkara. Illa min salasi. Iza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salas. Melainkan 3 perkara. Jadi apakah lagi kita nak bantu dalam kubur ini, amal kita supaya berpanjangan, melainkan 3 perkara. Jadi musannif kita terjemuh 3 perkara jua. Dan juga dalam hadis ni kata tidak dahulukan nafi sebelum pada illa, istisna ni tidak dahulukan dengan nafi. Jadi maknanya ia tidak membawa dalam ilmu balaghah panggil tidak kata ifadatul hasri, tidak. Kalau hasri ia kena ada nafi pada illa. Maknanya tak ada lah ni saja. Maknanya selain daripada 3 perkara ni ada lagi ikut hadis-hadis yang lain yang boleh menyebabkan membantu orang mati memperolehi pahala. Sebab itulah tak terjemuh 3 perkara jua. Sebab yang isbab saja, tak ada nafi. Jadi 3 perkara, apa 3 perkara ni? Pertama, waqaf. Waqaf ni terjemuh kepada sadaqatin jariyah. Sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah maknanya mengalir, berlari, ataupun mengalir derah. Jadi sedekah gapo hok je ni mengalir derah makna berpanjangnya semua, berlari semua. Ulama kata murad dikehendaki dengan sedekah hak berpanjangan mengalir adalah waqaf. Dan kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ada ilmu yang memberi manfaat, ada ilmu yang tidak memberi manfaat, ada ilmu yang mudarat. Jadi ilmu yang dimaksudkan ilmu yang boleh yang boleh membantu membekalan kepada, yang boleh berterusan amalan kepada orang yang mati adalah ilmu yang memanfaat dengan dia. Betapa ramai guru yang meninggal, tok guru, syekh-syekh, para imam yang meninggal, walaupun sudah meninggal tak ada, tetapi ilmu dia dimanfaatkan kepada anak muridnya, cucu cicit hingga pada hari ini dimanfaatkan. Dan ketiga, wa waladin salihin yad'ulah. Dan yang ketiga, anak yang beriman yang mendoa baginya. Hadis kata waladin salih, terjemahan bagi anak yang beriman yang mendoa baginya. Tapi musannif orang alim ilmu hadis, alim ilmu tasawuf, ilmu fiqh,
Jadi terjemah ni yang pandai. Jadi mukmin ni ada yang soleh, ada yang taleh. Soleh baik kita maklum, taleh tu lawan pada soleh. Jadi hadis kata waladin salihin yad'ulah. Jadi ulama kata itlaq. Ini itlaq kan apa nama soleh walaupun sebut soleh, patut kalau tidak mukmin tidak soleh, kalau berdoa adakah tidak sampai? Adakah tidak sampai? Tidak sampai juga. Jadi ulama kata nak panggil itlaq khas, hendaknya umum. Walaupun itlaq khas kata waladin salih, tapi maksud juga pada umum mukmin. Mukmin walaupun tidak soleh. Sebab itulah musannif terjemah dengan anak yang beriman. Yang beriman. Orang mukmin. Yang mendoa baginya, bagi ibu bapa. Doa. Bukan kata tunggu ibu bapa meninggal dulu baru doa. Masa hidup lagi nak ajar dah kita doa dah. Kebaikan. Kena ajar dah. Kena kita doa dah. Doa semua ibu bapa kita. Khususnya lepas pada semayan. Walaupun tidak luar pada semayan itu sentiasa doa kepada ibu bapa kita. Ada hadis yang lain kata kalau kita doa pada orang lain senyap, malaikat pun akan doa kepada kita. Doakan supaya kena boleh juga apa yang kita doakan pada bagi orang yang mendoakan. Kita kira siapa? Apa lagi kalau kita doa kepada ibu bapa kita. Doa pada ibu bapa kita jadi membawa keberkatan hidup kita, dunia dan akhirat. Dunia kita berdoa. Lepas pada ibu bapa kita meninggal dunia kita berdoa juga. Bawa keberkatan bukan saja beri kebaikan, keberkatan, manfaat pada ibu bapa, juga beri manfaat kepada kita anak. Berkata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala kata, seorang ulama, tak pasti ni, Ibn Hajar Haytami ke, Ibn Hajar Al-Asqalani, masyhur ni Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Haytami pun ada juga. Tak pasti ni. Ditulis baginya seumpama segala amal yang baik. Ditulis baginya segala amal yang baik baginya bagi manusia seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Seorang anak buat amal yang baik, ibu bapa dapat pahala, boleh sahih juga. Boleh sahih juga. Tiada segala amalnya yang jahat, tapi tidak amal jahat. Anak buat jahat, ibu bapa tak boleh. Tapi dalam kawalan dia tu tak boleh lah. Kalau masih dalam tanggungan, dia kena dosa tak mokpok lah. Kalau anak tak semaya, umur 7 tahun lagi, ibu bapa suruh anak semaya. Suruh semaya. 7 tahun suruh, wajib suruh. Tak suruh, dosa. Anak tak dosa, mungkin tak cukup umur lagi. Anak tak dosa lagi, tak cukup umur. Tapi mokpok dosa apa? Dosa sebab tak suruh. Sebab nak wajib suruh. Umur 10 tahun, kena suruh. Dengan tegah. Habis. Intaha habis. Demikian, habis kata Syekh Ibn Hajar. Demikian lagi apa ni? Yakni seperti menjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi engkau kerana kegunaan bangsa akhirat. Kena takdir gitulah. Kena begitu. Demikian lagi yakni seperti menjadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi engkau kerana kegunaan bangsa akhirat, menjadikan Allah Taala bagi engkau akan farash, akan kemaluan, zakat dan farash kerana kegunaan dunia, kerana manfaat, kerana faedah dunia. Apa dia misal dia? Iaitu bersedap-sedap dengan jima. Ini bagi orang tertentu lah.
dia kena ada lesen dia, dia kena ada akad dia, baru boleh akses pada benda ni. Jima' ni dia kena dengan isteri. Isteri dia kena ada akad. Akad dia baru boleh akses pada bersedak-sedak ni. Tapi nak ayatnya, ni ada kegunaan dunia. Dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima' itu. Bila jima' lahirnya anak. Sukalah seronok ada anak seronok. Balik kerja letih tengok anak suka. Biar anak tak mandi busuk bakar. Nak lopak situ sini suka. Tengok anak ayah, tengok anak kucing pun suka dah. Tengok anak sendiri suka lagi. Nikmat dunia. Kena bersyukur. Nak sebut sini supaya bersyukur. Misalnya bersyukur. Dan ingat bersyukur. Yang bermula mereka itu, anak-anak ni, sebesar-besar segala perhiasan dunia. Sebesar-besar daripada segala perhiasan dunia. Mana dalil dia? Kerana firman Allah Ta'ala, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ayah ada sambung lagi tu. Bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Jadi harta benda nak belaka dunia nak. Anak-anak ramai yang berjaya. Kenderaan, tempat tinggal, tanam-tanaman, harta perusahaan, semua dunia. Kalau salah guna, tidak membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana dunia yang tercela. Walaupun anak-anak, isteri sekalipun, kalau kita tidak bawa kepada akhirat, tidak bawa kita kepada ingat Tuhan, maka dunia kita tercela. Tetapi kalau bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara jalannya dengan kita bersyukur. Lagu mana kita nak bersyukur? Kita pimpin anak isteri kita pada jalan Allah. Kita guna harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhiasan dunia ini boleh jadi ladang pada akhirat. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. Artinya, al-ayah ada lagi sambungan tu. Artinya dihiasi bagi manusia akan kasih segala keinginan. Keinginan pada perempuan dan anak-anak. Tak kasih sayang tak salah, kasih sayang. Kasih pada siapa-siapa pun tak salah. Kasih pada perempuan, pada isteri, pada anak-anak tak salah. Tapi kalau kasih membawa kepada lara, pada lupa tanggungjawab. Kalau suami tanggungjawab pada isteri, pada suami tanggungjawab pada isteri untuk didik isteri, jaga daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga aurat, jaga pergaulan. Begitu juga anak-anak akan merosakkan kita juga. Tapi kalau guna pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nikmat boleh bekal pada akhirat. Lagu mana? Jadi kita arahkan segala nikmat-nikmat, isteri, anak-anak, harta dan semua ni kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah inilah jalan untuk kita bersyukur. Ini namakan syukur. Bermula mensyukurkan ini anggota farah lah. Kita bicara sini dalam anggota kemaluan zakat faras. Alah dengan cara yang ini memelihara daripada yang diharamkan. Dengan cara kita melihara daripada yang diharamkan, seperti zina dan liwat, dan mengeluarkan air mani
lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Dalam kitab tu mungkin sebut dan jarinya. La'alla sawa gugur rukta tu. Mengeluarkan air manis lain daripada tangan isterinya. Mana tak apa. Dan jariahnya, bukan jari ni. Bukan jari tu, jari tangan tu, apa dah tu. Jariahnya hamba perempuan, tak ada lala ni. Rajilan tak boleh. Nak nikah dulu. Ada. Apa nama jariah hamba perempuan, zaman gitu. Setengah-tengah yang terjemahan pada Rumi pun ia mengulangi jatuhnya rukta marbutah tu. Kalau belajar, dan kita belajar, kita nak ngaji kitab ni nadah guru-guru, ia sebut jariah sini ni, sebut jariah. Cetakan ni dia hilang rukta. Tapi setengah terjemahan, setengah ditukar kepada Rumi, dia kekalkan tangan dan jarinya. La'ala sawa, tangan isterinya dan jariahnya. Dan memeliharanya, memelihara faras, kemaluan itu daripada yang syubhah. Apa dia syubhah? Syubhah kita maklum. Syubhah nak kata halal atau tidak, nak kata haram. Dia ada kekeliruan. Seperti jima' pada nikah yang batil. Nikah yang tidak sah. Yang tidak sah jika taklid ia seorang akan yang berkata dengan sah. Jadi pernikahan itu syubhah. Tapi ia ingat ke sah. Ia berpegang kepada ia ingat ke sah. Contohnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti nikah yang tak ada wali. Di sisi mazhab kita Syafi'i tak sah nikah. Tetapi di sisi mazhab Hanafi sah nikah kalau tak ada wali. Jadi kalau yang kita pergi tak sah, tidak kata syubhah nanti ni. Tidak kata syubhah ni haram lah, tak sah nikah lah. Ada pun yang pegang yang syubhah, jadi dia syubhah tu dia hindarkan, cari wali juga. Yang berkata dengan sah nikah itu. Dan jika tiada, yakni jika tiada, mana tiada bertaklid akan kata sah, nescaya adalah yang haram. Macam kita Syafi'i tak boleh tak ada wali, tak boleh tak ada saksi. Bila kita begitu, tidak kata syubhah lagi lah, haram. Lahir itu anak zina, bukan syubhah. Itu dari pembincangan Ruqayyah lah. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman, yang mendapat kemenangan dalam surah apa ni? Surah Al-Mu'minun. Wallazina hum li furujihim hafizun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut beberapa sifat-sifat, mawasif, sifat-sifat golongan-golongan yang akan diwariskan syurga. Ulaika humul warisun. Artinya, dan sekalian yang memelihara apa? Memelihara daripada yang haram dan yang syubhah. Mereka itu akan segala faraj kemaluan mereka itu, kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali atas sekalian isteri dan sahaya hamba mereka itu yang perempuan. Hal lain tak boleh. Kena jaga. Kena hendak, kena sekak. Kena sekak. Bermula daripada apa? Bermula daripada, bukan bermula pada kemaluan. Bermula daripada pandangan. Nanti kita sebutkan. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara faras itu, melainkan ini hasar ni. Ya ada tiada ada nafi, lepas ada isbak pula. Tiada, lepas tu mai istisna, melainkan ada isbak. Ini ada hasar ni. Mana tak boleh tu. Nak jaga lagu mana, kok mana pun ni cara dia. Kok mana pun ni cara dia. Ni. Tiada, lepas tu melainkan.
Maknanya tiada sempurna memeliharakan faraj itu melainkan dengan memelihara mata. Hak ni lagu mana pun kena jaga. Memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Dia kata tak zina tu, tapi orang panggil zina mata. Zina mata apa? Mata tengok benda haram, tengok benda-benda haram. Apa nama, tangan tepuk tapak. Lah kali farah akan membenarkan. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Jaga hati daripada memikirkan rupa yang elok. Jaga hati daripada membayar-bayarkan kecantikan. Uduh pun tak kira lah. Kalau bayar pun tak boleh juga. Kena kepo dan memelihara perut daripada memakai yang subhah. Kerana sebab perut lah boleh menyebabkan seorang itu loba pada harta. Dan sebab perut jugalah yang boleh membangkitkan syahwat yang membawa kepada tak dapat mengawal syahwat. Sebab itulah kita bicara sebelum ni. Cara dia jadi syahwat ni. Syahwat ni banyak. Dia kata marah saja. Benda syahwat ni banyak. Keinginan. Nak bersedak-sedak. Nak pada kerehatan. Kalau kenyang perut, galak belakang. Kenyang perut, galak belakang. Mata galak, tangan galak. Tapi dia lapar kak. Nafsu, syahwat akan tupu pada lapar ni. Perut ni. Sebab itulah caranya adalah dengan berlapar. Jadi nak jaga daripada jaga kemaluan ni. Caranya pertama, jaga mata. Yang kedua, jaga hati. Jaga minda, jaga fikiran. Sebab mata ni pintu kepada hati. Pintu masuk dalam hati. Dan memelihara perut daripada makan yang subhat dan daripada bersangatan kenyang. Dalam kitab Khuturah Az-Zina, Syekh Imam Al-Qayyim sebut ada 4 pintu masuk. Ada 4 pintu masuk yang boleh membawa pada seorang kepada zina. Ada 4 pintu masuk. Boleh membawa seorang itu pada zina dan juga maksiat-maksiat yang lain. Apa dia? Yang pertama, ni tak ada lagi tak ni. Yang pertama, al-hazat, iaitu pandangan mata. Kerana mata, ada lagu tu, kerana mata. Yang pertama, al-hazat, iaitu pandangan mata. Yang kedua, al-khatarat, sebut tadi, iaitu lintasan, khayalan fikiran. Tak buat lagi, lintah. Apabila pandang mata, mari pada lintasan yang tidak baik. 2. Yang ketiga, al-lafazat. Mulalah lidah. Perkataan. Mula mengucapkan, mula mengungkapkan, mula berkata-kata, mula berbisik. Al-lafazat. Perkataan. 1. Ada praktis lah. Lepas tu baru pada al-khutwa. Itu langkah-langkah untuk melakukan perbuatan. Yang pertama, al-lahazat. Pandangan mata. Yang kedua, al-khatarat. Itu khayalan, lintasan. Dahak dari fikiran. Yang ketiga, al-lafazat. Perkataan yang diungkapkan. Benda-benda untuk molek apa semua. Lepas tu al-khutwa, langkah-langkah untuk melakukan zina. Kerana demikian itu menyeru kepada zina. Demikian apa? Demikian apa nama? Yang pertama mata. Yang kedua hati yang memikirkan dan perut.
membawa perut yang tidak dijaga akan menyeru kepada zina. Menyeru pada zina. Adalah ia zina ni sebesar-besar segala dosa besar. Dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan ulama, zina lah dosa yang besar. Selepas pada kufur. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Selepas pada kafir, selepas pada bunuh orang, zina adalah dosa paling besar. Dalam kitab Imam Az-Zahabi, dalam kitab Al-Kabair, dia tulis ada 15 keburukan zina. Antaranya orang yang melakukan zina ni, orang melakukan zina, kalau tak nikah lagi, disebab 100 kali sebab. 100 kali sebab. Minum arak tak setara tu kena sebab. 100 kali sebab. Lepas tu orang yang nikah dah. Orang yang nikah dah, ya Haji Muk dah, nikah dia dah. Oh, kalau berzina cukup saksi siapa semua, dia kena rejah hingga mati. Beratnya zina. Antara disebut oleh Imam Az-Zahabi, orang hak terlepas, orang hak terlepas lah ni, terlepas semua, mungkin tak ada hukum zina hudud ni. Orang hak terlepas daripada hukum zina di dunia, patut tak taubat. Orang hak zina ni akan digantung dengan kemaluan mereka dalam neraka, sambil dipukul kemaluan mereka dengan cemeti daripada besi, sambil dicemuh oleh malaikat zabaniyah. Masya Allah. Antaranya disebut oleh Imam Az-Zahabi, orang yang berzina ni akan dicabut iman dalam hatinya ketika berzina, seperti pakaian dicabut daripada tubuh. Antara disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berkata-kata dengan orang tua yang berzina pada hari kiamat, tidak mahu melihatnya. Maknanya Allah Ta'ala membiarkannya dan tidak menyucikannya daripada dosa-dosa, baginya azab yang pedih. Tersebut beberapa perkara daripada 15 perkara disebut dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu. Kita habis sikit ni. Telah berfirman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Artinya, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu, mana tidak menyembah sesuatu mereka itu, serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Maknanya, orang yang tidak menyembah selain sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala membunuhnya, kecuali melainkan dengan yang benar. Ada juga dihalalkan pembunuhan yang dengan jalan yang hak. Kalau tadilah hukuman atas orang rejam atau mati, ataupun hukuman kisas, murtad dan sebagainya. Dan tiada berzina mereka itu, dan barang siapa mengerjakan akan demikian itu akan zina, nescaya berjumpa akan seksa. Nescaya akan berjumpa akan seksa, akan mendapat balasan dosa, akan mendapat balasan. Dari turunnya dikata atau akan telaga dalam api neraka Jahannam. Apa maksud situ? Tanda mana musannif ia mendatangkan dengan atau akan telaga itu, apa dia? Musannif ia mendatangkan dia buat kurungan situ. Diterjemah buat kurungan situ. Akan seksa atau akan telaga dalam api neraka Jahannam. Jadi musannif ia datangkan atau akan telaga tu. Ni isyarat bahawasanya ada khilaf di kalangan ulama mufassirin makna athama. Yalqa dhalika yalqa athama. Ada khilaf makna dia. Nanti orang bagi dua-dua lalu. Ada dia. Yudha'af lahu al-'azab 'azab yaum al-qiyamah.
digandakan mereka baginya akan seksa pada hari kiamat dan berkekalan ia padanya. Dihinakan dia berzina itu, melainkan mereka yang taubat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Artinya, dan jangan menghampiri kamu akan zina. Allah Subhanahu wa taala sebut jangan hampir, jangan dekat. Kata jangan zina. Jangan dekat, kata jangan dekat. Zina tu jangan janganlah. Dan ayatnya kalau dekat zina ni akan menjerumuskan kepada zina. Macam tadilah, bermula daripada lahazat, pada mata, mari lintas khuturat pula, mari kepada al-lafazat pula, lepas tu pergi pada khuturat. Kerana bahawasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji. Yang sangat keji. Apa? Sebab nafsu sangat-sangat kuat tertarik kepadanya. Dan sejahat-jahat jalan, yang jalan yang menjatuhkan seorang itu ke dalam neraka. Artinya sejahat-jahat pekerjaan yang boleh menjerumuskan seorang itu dalam neraka. Telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Abdullah bin Mas'ud bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala? Abdullah bin Mas'ud tanya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud tanya, ayu zambi a'zam? Apakah dosa yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala? Bersabda ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, qala anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala yang menyekutukan, mana bersekutukan Allah Ta'ala. Dan ia juga menjadikan engkau sebagai Tuhan. Buat kamu, menjadikan engkau apa nak sekutu. Dosa besar. Bahkan tidak diampunkan, melainkan kena mengucap semula. Bersembah aku, lalu Abdullah bin Mas'ud tanya pula, bahawasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Nak berjelah Allah Subhanahu wa taala buat kita, buat manusia tiba-tiba nak sekutu. Lalu bersembah aku, Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, kemudian apa? Patut apa pula? Sahabat ni boleh ilmu dengan tanya Rasulullah. Ya. Patut apa pula Rasulullah? Next. Apa dah? Apa sabda ia? Rasulullah jawab. Rasulullah jawab pula, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Summa anta qatula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Bunuh anak sebab takut makan sekali. Takut makan sekali. Maknanya takut pakai lah, we makan kau anak kau tak makan. Ni berat daripada menatal lah. Tengok menatal mana pun, dia jaga anak dia sekin dia pun tak ada kerja berapa, tak ada makan gaji berapa dia menatal ni. Agak korek, agak ketua dia bagi makan. Tapi dia berkongsi makan dengan anak dia. Dia menyusukan anak dia. Tadi berat benar bunuh anak. Jadi sini ni bukan kata bunuh orang, bunuh manusia, bukan anak ni tak apa, tak dosa kok, dosa besar juga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sini, mendatangkan bunuh anak di sini bukan nak sebab nak kait. Bukan nak kait kata. Bukan nak kait kata bunuh anak, tidak anak tak apa. Bukan kait sini orang panggil libayan al-waqi'. Libayan al-waqi'. Maksudnya bunuh sama ada anak atau orang lain pun, lain pada anak pun dosa besar betul lah. Tapi nak ayat sini kata anak nak bagi rasa. Kata
Orang anak orang lain pun kata orang lain pun serupa juga dengan anak kita. Apa berat lagi. Bunuh anak ni. Dia kata nak kait sini tak? Tidak kata kait, kata mana kait, kata bunuh anak dah. Kalau tidak anak, kata apa tidak. Ni orang panggil bagian luar ni. Pada bersembah aku tanya pula Abdullah bin Mas'ud. Banyak ilmu lah. Dia tanya pula. Patut ke apa pula? Kata. Kemudian apa? Kemudian ke apa pula? Qultu summa ay. Qala summa antu zaniya halilata jarik. Bersabda ia bahawa engkau berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah engkau. Mana jiran? Jiran. Ni pun bukan kata zina dengan bukan jiran tak apa. Zina dengan jiran baru tak boleh tidak. Zina yang jiran sebut sini sebab bukan kata dengan jiran tak apa. Ada lebih besar lagi zina dengan jiran ni sebab syariat kita supaya buat baik dengan jiran. Ada hadis kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Apa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat maka jangan menyakiti jiran. Ni kalau berzina dengan isteri jiran lebih-lebihlah menyakiti. Jadi orang zina lagu mana pun ala kulli hal pun la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tu tidak akan melakukan zina jika hatinya beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdihi.